Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ibadika as-salihin. Amma ba'd. Surah 59 baris yang ke-6. Muka surat 59 baris yang ke-6. Baris yang ke-6 ditengok ke-8. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau percaya yang lain daripada aku. Bermula engkau manakala engkau menuntut akan aku, nescaya engkau dapat akan aku. Maka surat 29 baris yang ke-6. Kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, yang ke-8 itu daripada 12 kesimpulan yang dibuat oleh Ka'ab Al-Ahbar. Kata-kata aku baca Taurat, Zabur, Injil, Quran, 4 kitabnya aku baca, dan aku simpulkan ada 12 perkara. Daripada kitab 4 kitab tu 12 perkara yang aku ambil dia, ataupun aku kutip, ataupun aku bina. Ada 12 konsep hidup. Yang kita nak baca dulu. Dulu tu tahun 2020. Dan 2020 tahu kalau kita kemudian dengan PKP dan sebagainya. Dan memang ada bulan yang tak ada 31 dulu. Saya ulang balik sikit lah. 12 perkara kata-kata. Yang pertama, Allah kata jangan engkau takut akan luput rezeki. Sebab apa? Selagi perbendaharaanku ada dan perbendaharaanku tak pernah akan habis. Tidak ada habisnya. Jadi jangan bimbang pasal rezeki kita, kerana Allah dah tetapkan. Yang kedua, Allah kata bahawasanya aku dengan hakmu itu mengasihi bagimu, dan dengan hakmu itu jadikan bagimu sebagai seorang yang pengasih pula. Allah bagi kat kita dengan kasih sayang. Bukan harta benda saja, bahkan dia bagi nyawa kat kita. Bahkan dia bagi kita kehidupan dalam rahim mak kita. Semua kita, semuanya pemberian secara tidak perlu minta pun. Bukan cakap tak payah minta pun tidak. Maka dengan kasih sayang yang Allah bagi dekat kita tu, maka kita pula menggunakannya untuk menyebarkan kasih sayang. Maksudnya orang yang Allah bagi kasih sayang dekat kita, kita pula sedar kasih sayang sampai pula pada orang lain. Ilmu yang Allah bagi dekat kita, kesihatan yang Allah bagi dekat kita, ilmu pengetahuan yang Allah bagi dekat kita, kemahiran dekat kita tu, maka dengan penuh kasih sayang kita bagi pula kepada orang lain. Lebih lagi kita kasihkan Allah Ta'ala. Yang ketiga kata Allah Ta'ala, jangan engkau sentosakan tipuku. Lebih kita bicara, maksudnya jangan engkau terasa engkau akan selamat daripada tipu daya aku, kata Allah. Kita terjemahkan dulu tipu daya dengan maksud cobaan aku. Terasa sedap makan, jaga. Dalam TV kecil manis semua nak mari kata
Terasa sedang beribadat, jaga. Dia boleh narik muncul, dia boleh narik dia. Terasa sihat, terasa kaya, apa saja yang kita rasakan baik, jaga. Mungkin di situ ada ujian Allah Ta'ala. Yang keempat, berkata Allah Ta'ala, aku jadikan akan segala perkara semuanya itu kerana kamu. Semua yang Allah jadikan atas alam ni, dalam alam ni adalah untuk kita. Maka aku juga jadikan kamu kerana aku. Semua alam ini Allah jadikan untuk kita, dan Allah jadikan kita ni untuk dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita boleh makan, kita boleh pakai, kita boleh guna, kita boleh ambil apa saja manfaat alam ni yang Allah buat yang memang untuk kita. Tapi ingat, kita ni sendiri Allah buat untuk dia. Jangan pula kita ni jadi anggur pada dunia, kita ni jadi mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Sebab tujuan Allah buat kita adalah untuk Allah. Adapun alam ni Allah buat untuk kita. Yang kelima kata Allah, jangan engkau takut yang lain daripada aku selama-lama, kerana aku kekal selama-lama. Sampai bila-bila, bila-bila, tak ada sampai. Berarti tidak ada penghujung Allah Ta'ala, maka tak perlu kita takut selain daripada Allah. Sebab tu ada kata-kata yang tidak, jangan takutkan manusia tentang perkara Allah ataupun urusan Allah, tapi takutkanlah Allah dalam urusan manusia. Takutkan Allah dalam urusan manusia, terutama kita yang menguasai manusia, kita yang berkuasa, kita yang ada tanggungjawab. Takutlah dalam urusan manusia ini kepada Allah, takut pada Allah dalam urusan manusia. Tetapi jangan takutkan manusia dalam urusan Allah Ta'ala. Bila Allah perintah, laksanakan. Jangan takutkan manusia dan jangan takutkan makhluk dalam urusan Allah Ta'ala. Tapi takutlah Allah Ta'ala dalam urusan makhluk. Yang keenam, Allah kata jangan engkau marahkan atasku daripada kerana dirimu, tetapi engkau marahkan atas dirimu daripada kerana aku. Jangan engkau marahkan aku kerana engkau. Maksudnya kalau kita buat silap, kalau kita yang ada kecuaian, kalau kita ada perkara yang kita tak senang hati dalam urusan kita, jangan marahkan Allah. Jangan marahkan atas aku kerana diri kita. Tetapi marahlah atas diri kamu dalam kerana aku. Berarti kalau kita cuai hak Allah Ta'ala, maka kita kena marah pada diri kita. Dalam bahasa Allah disebut sebagai mu'aqabah. Iqab, mu'aqabah diri kita ataupun menyeksa diri. Jaga elok-eloklah dalam kawan-kawan juga. Ya, baik kalau cakap dengan belakang yang terkaya semua kan. Bukan betul, bukan makhluk api ni. Tapi dengan maksud mu'aqabah, kita iqabkan diri kita, kita seksakan diri kita kerana Allah. Bila kita buat maksiat, maka kita menyesal sungguh. Bahkan ada para sahabat, para ulama ada di sufi ini, kalau tertinggal umpama tahajud, maka dia wajibkan ke atas dirinya berpuasa sebulan betul-betul. Itu dipanggil mu'aqabah. Selalu puasa dah, Isnin Khamis, kemang bulan, hal-hal putih, hal-hal cerah. Tapi oleh kerana tertinggal tahajud satu malam, diwajibkan atasnya. Maksudnya berazam sungguh, dia takkan tinggal tahajud lagi dan
sebagai gantinya dia berpuasa sebulan, supaya tak tertinggal lagi nanti, supaya berhati-hati. Gitu. Itu dipanggil berakal. Yang ketujuh, berkata Allah, daripada aras hingga ke bawah 7 petala bumi, sekalian mereka itu menuntut, mereka itu akan daku, bermula menuntut akan daku, padahal engkau lari daripadaku. Seluruh alam ini, terutama manusia, sentiasa minta kepada Allah Ta'ala. Dia minta kepada Allah, tapi dalam masa yang sama dia lari daripada Allah. Berapa ramai orang berharap kepada Allah dapat rezeki, dapat kekayaan, dapat keselamatan, COVID-19, apa segala benda minta lagi. Yang Islam tak Islam semua minta, tetapi berapa ramai orang lari kepada Allah. Yang Allah panggil, bukan saja Allah panggil untuk dia, dia panggil juga yang saudara, yang saudara. Berapa orang yang lari, berapa beratus yang datang mencari Allah. Selesai, kita sambung yang ke-8. Dan yang ke-8, yang ke-8, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau percaya yang lain daripada aku. Bermula engkau manakala engkau menuntut akan aku, nescaya engkau dapat akan aku. Maksudnya jangan percaya kepada yang lain daripada Allah, kerana Allah Ta'ala ni bila kita minta, confirm dapat. Pasti dapat. Cuma kita je tak segera. Cuma kita je tak nampak depan mata. Sedangkan bila kita dah memohon, confirm Allah benar. Ada pun orang lain, kita dah isi borang, prihatin dan tak kira lah apa, dah isi borang. Lepas tu kita kena buat susulan pada dia. Tanya lagi, maklum balas, pergi cek lagi, hantar SMS lagi, permohonan saya macam mana. Sebab ada kalanya masuk aku sampah, ada kalanya bahan tak timbul, ada kalanya borang tak sampai. Tapi Allah Ta'ala bila kita mohon saja, yakinlah bahawa permohonan kita dah sampai pada Allah. Dan bila sampai pada Allah, Allah tak pernah tidak melayan permohonan hamba-Nya. Tetapi selalu kita tak sebagaimana yang kita tak. Sedangkan Allah akan bagi sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi tak perlu kita percaya kepada yang lain, kerana percaya kepada Allah itu sudah pasti akan datang, akan percaya. Apa maksudnya? Segala perkara yang dijanjikan Allah, sama ada dalam soal akhirat, dosa pahala, syurga neraka, baik buruk perkara-perkara yang melibatkan soal agama, ataupun perkara-perkara yang melibatkan soal dunia ni, berdasarkan kepada fenomena alam, kita panggil atau kita panggil sunnah alam, maka percayalah kepada janji-janji. Yang buat baik akan dibalas baik, yang berusaha akan berjaya, yang belajar akan pandai, yang berubat akan sihat. Percaya janji Allah. Cuma segera atau tidak, paling tidak ada janji Allah lain. Kalau Allah tak bagi di dunia, Allah bagi di akhirat. Allah bagi di akhirat, Dia bukan bagi duit, Dia bukan bagi royan, Dia bagi pahala. Waktu itu kita pun tak mahu. Kalau bagi royan tak mahu. Kalau bagi duit pun di akhirat tak berapa. Faham tak? Baik, yang ke-9, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau tuntut daripada aku akan esok. Aku tiada aku tuntut daripadamu akan amal esok. Kalau kita diminta ke hari esok, 40 tahun akan datang, kita minta ni, tak kahwin lagi pun minta lah.
supaya dapat zuriat yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina. Dan kita minta hak yang 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Kita minta kaya, kita tanam hari ini, kita minta berbuah 7 tahun akan datang. Kita minta dah. Allah kata jangan minta hak esok. Maksudnya bukan tak boleh kita berusaha, tetapi jangan terlalu jauh ataupun yang kita sebut panjang angan-angan. Adapun berusaha untuk mendapat kebaikan memang dituntut. Jangan hidup tak ada plan, hidup tak ada perancangan, hidup tak ada. So nak pergi mana? Tengok jelek-jelek masa so tengok nak buat apa. Bukan macam tu. Islam mengajar kita mengatur urusan hidup ni lebih-lebih lagi dalam urusan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, bernegara. Namun yang kita minta ke Allah Ta'ala ni akhirat itu memang dituntut. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai akhirat meminta. Ya, itu memang betul. Tetapi tuntutan kita itu, kehendak kita itu bukanlah dengan maksud sehingga kita ikat Allah Ta'ala mesti bagi harus, atau hati kita ni mudah gulana untuk perkara besar. Kita harap, kita minta, kita usaha, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai pangkat kita dalam keadaan masyghul hati kita. Kita tasawufnya disuruh masyghul dengan maksud tengah duduk sembahyang untuk teringat hari esok macam mana. Jangan. Sebab Allah tak pernah suruh kita sembahyang untuk esok. Allah tak pernah suruh kita sembahyang ataupun puasa untuk esok. Zakat untuk besok, tak. Bahkan zakat kalau kita bayar awal, zakat telah boleh bayar dah boleh masuk Ramadan. Tapi dia tak akan jadi zakat kalau tak sempat sampai Syawal. Tak jadi. Allah tidak minta kita perkara besok. Kena sembahyang hari esok, tak minta. Jadi kenapa kita minta kepada Allah yang besok? Sebab itu kita minta, mohon, dan hati kita ni jangan sampai pangkat kita ghibah, jangan sampai pangkat kita keluh kesah dengan rezeki besok. Usaha tak apa, memang dituntut. Tetapi jangan sampai pangkat kita bersusah hati, yang kita keluh kesah tadi, soal kita besok. Kerana hak besok Allah dah tentukan untuk kita. Sebagaimana Allah dah tentukan kita dituntut sembahyang besok apabila sampai waktu besok. Begitulah rezeki kita akan kita dapat bila sampai waktunya besok atau 10 tahun lagi. Tak kira apa bidang. Baik. Ke-10, berkata Allah Ta'ala hai anak Adam, aku jadikan akan engkau daripada nutfah. Nutfah ni air mani. Maka tiada aku tinggalkan akan rezekimu. Aku dahulukan akan dia kepada perutmu. Yang ni tentang tengok sains genetik tu. Saya pakai bidang genetik ni, kromosom XY macam mana pembenihan berlaku atau persenyawaan benih ibu dan ayah berlaku. Dan Allah kata aku tak pernah tinggal hamba, maka tiada aku tinggalkan akan rezekimu. Kromosom aku kena panggil tu. Benih lelaki ni daripada ayah kita ni dikatakan jutaan, berjuta, berjuang pergi nak cari tempat pada telur ada pada mak kita. Dan sekos satu berudu ni dapat masuk dan berlakunya persenyawaan. Sejak daripada berjumpa ni, itu pun rezeki. Ini rezeki yang Allah rezekikan sehingga jadilah kita, sehingga jadilah anak kita. Daripada situ dah Allah bagi dah rezeki kita, rezeki untuk hidup.
malaikat tanya, ya Allah, nak disempurnakankah nutfah ini? Dalam hadis yang panjang. Kalau Allah kata ya, maka disempurnakan sehingga menjadi mudghah. Jadi dalam itu. Kemudian malaikat tanya lagi, nak disempurnakan lagi, nak diteruskan? Allah kata ya, jadi alaqah. Sampailah jadi janin, jadi sampai umur 120 hari ditiupkan roh. Kalau Allah kata teruskan dan dicatatkan rezekinya, jodohnya, umurnya, dan dilahirkan. Jadi kata Allah bahawa aku dahulukan daripada perut, berarti itu besaran berlaku. Daripada air mani itu berubah, besar, jadi orang dalam perut. Makan macam mana, menampak macam mana, kenyang berlaku apa macam mana, semuanya pemberian daripada Allah Ta'ala 100%. Tumpang mak, gigit, tumpang dinding rahim mak itu melalui tali pusat. Walaupun dah ada mata, tapi mata itu bukan untuk tengok lagi masa itu. Allah buat siapa? Ini perancangan Allah Ta'ala. Telinga buat dah, mulut pun buat dah, tapi tak gigit dia. Kalau gigit dia nampak. Bila lahir, semua itu dah ada dah, dan digunakan untuk alam musyahadah ini. Tapi preparation itu Allah dah buat siap semata-mata kerana kasih sayang Allah bagi kita. Kita tak terasa apa-apa ini. Sebab tu selalu para ulama kiaskan. Dia kata cuba kita tengok kita gambar-gambar bila dalam perut mak ni dah ada telinga, mata, hidung, mulut, gigi tak ada lagi. Dalam perut tu tujuannya untuk kehidupan di dunia alam syahadah ni. Perut tu dunia juga, tapi dunia dalam perut dalam kafir, dia panggil alam kafir. Jadi Allah sudah sediakan. Begitulah Allah sediakan dalam alam barzakh. Walaupun kita tak faham, kita dalam perut mak kita dulu, kita tak faham telinga itu apa. Tapi kita tak tahu, kita tak sedar. Kalau kita boleh tengok, kita boleh tahu nak buat apa lah telinga dalam perut mak. Nak buat apa lah hidung dalam perut mak, bukan nak penuh masuk air tubai mana boleh. Dan Allah dah sediakan kelengkapan itu, tujuannya untuk hidup atas muka bumi. Dah buat siap. Jadi alam barzakh Allah dah siapkan. Begitulah syurga dan neraka Allah dah siapkan. Setiap Ramadan syurga diukuhkan, dimasak, diwangi-wangikan. Dan sentiasa memanggil, menyeru pada Allah, ya Allah, mana dia? Mana dia jodoh kami? Mana dia tuan kami? Kami dah siapkan. Bidadari bertumbuh. Mana dia ni orang? Setiap Ramadan. Begitu juga neraka. Api daripada warna merah jadi hijau, jadi biru, jadi hitam pekat. Panas makin panas bertumbuh. Jadi Allah buat benda tu tersedia siap untuk tumbuh kita. Tumbuh kita mampu dia. Tumbuh kita mati dia. Tumbuh roh dicabut saja, maka kita pergi ke alam barzakh. Kiamat selesai saja urusan perbicaraan syurga atau neraka untuk kita. Jadi kenapa kita tak boleh yakin syurga dan neraka dan kelengkapannya, sedangkan kita boleh yakin untuk kita duduk alam musyahadah ni, alam dunia ni, daripada dalam perut mak kita sudah terima bahawa apa yang Allah sediakan kelengkapan anggota kita itu memang sesuai untuk hidup di dunia ini. Apakah tak sesuai kita untuk hidup di alam barzakh nanti? Untuk fikir macam mana, untuk dalam kubur, ada seksa wuduk, seksa kala jengking, macam-macam. Dia buat pelik gitu kan. Dia terasa heran tak? Begitu juga di akhirat, macam mana boleh bangun pula, boleh hancur, sudah jadi debu, hidup balik. Lepas itu boleh jumpa pula lagi. Jadi itu yang Allah sebutkan tentang apa yang Allah telah buat, telah beri
kepada kita sejak daripada kita ni berbentuk nutfah. Ke-11, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jika engkau redakan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, nescaya aku pusakakan akan hatimu. Pusaka maksudnya aku bagikan kamu, aku wariskan hati kamu itu dan badanmu. Dan jika tiada engkau redakan barang yang telah aku bahagikan bagimu, nescaya aku keraskan atasmu dunia hingga engkau tuntut akan dia seperti engkau tuntut akan binatang yang liar di dalam hutan. Kita dah jumpa perkara ni dulu, tak malah dulu ni, dulu tahun-tahun lepas. Kita dah jumpa dia iras-iras ini. Firman Allah yang maksud, yang membawa maksud bahawa siapa-siapa yang reda dengan pemberian Allah, maka Allah akan rehatkan. Dulu kita sebut Allah akan istirahatkan hatimu dan badanmu. Kita kerja, walaupun kerja berat, tak pagi ke, motor ke, cop sawit ke, kemana, tetapi dapat hasil dan kita reda walaupun tak banyak sangat. Dengan reda itu kata Allah, aku rehatkan, istirahatkan hatimu dan badanmu. Sebab tu ada orang yang pendapatan tak banyak sangat tapi hidup tenang. Balik kerja walaupun boleh beli capital hasil dia 4-5 ekor, buat balik boleh makan anak-anak satu seorang, balik boleh makan dengan anak-anak isteri. Siapa tu setang sikit tidur. Pasal apa? Betul. Tapi bahagia sebab hati rehat, istirahat. Allah bagi ketenangan hidup kerana dia reda dengan apa yang Allah takdirkan untuk dia. Maka badan dia juga Allah istirahatkan. Jarang orang yang macam tu dapat penyakit. Nak pergi apa dengan darah nyamuk, darah balcak dengan peluk lepas masuk ke sebut lah. Boleh tuang kan. Ayo peluk kaki. Sehat. Itu maksud Allah rehatkan badan. Tetapi kalau kamu tidak reda dengan apa yang aku bagikan, nescaya aku akan keraskan ke atas kamu dunia. Dunia ni Allah keraskan ke atas kita, Allah kasarkan ke atas kita. Dan Allah susahkan kita untuk dapat dunia ni. Hingga engkau tuntut akan dia seperti engkau tuntut akan binatang yang liar. Siapa lagi buruk? Mana nak buruk apa lah dalam ni. Kijang rusa, ayah hutan pun sudahlah. Dia bukan saja dia lompat, dia lari, bahkan kalau dia boleh tanduk, dia boleh tendang, dia boleh tendang. Macam tu dunia. Bila kita tak reda dengan apa yang Allah bagi, dunia itu akan melompat, dunia itu akan tendang kita, dunia itu akan gonjek kita, sehingga susahnya kita nak dapat dunia. Kerana kita tidak reda pada apa yang Allah bagi. Tak reda dengan maksud apa yang Allah bagi itu kita rasa tak cukup, kita rasa tak bagus, tamak lagi, terasa hak orang lain lagi bagus, lagi baik, terasa Allah tak adil. Allah bagikan kita yang sikit sangat, tak patut. Bila rasa macam tu, maka tidak ada ketenangan pada jiwa, tidak ada kerehatan pada hati, dan tidak ada kesenangan pada tubuh badan. Seperti binatang liar, dah dapat pegang, nak kena ikan, nak kena makan, nak kena tangkung, nak kena helat di dalam hutan. Maka demi kemuliaanku, kata Allah, dan kebesaranku, tiada engkau perbolehi akan dia, melainkan barang yang telah aku takdirkan bagimu, padahal engkau itu dicelakan di dalam sesama manusia ataupun di sisi manusia. Orang yang tak reda pemberian Allah ini sentiasa dalam keadaan tak cukup. Dulu kita dah jumpa ada
berpada dengan apa yang ada. Dengan maksud qanaah. Orang yang qanaah saja yang kaya. Bukan pasal banyak duit, tetapi kerana berpada dengan yang ada, maka dia kaya. Kaya jiwa. Laisa ghina ghinaul mal. Bukanlah kaya itu kaya harta. Walakin al-ghina ghinaul nafs. Tetapi sebenarnya kaya itu adalah kaya jiwa, kaya perasaan. Dengan perasaan yang kaya, dengan maksud tidak mahu, tak terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, berpada dengan yang ada yang halal. Berpada bukan maksud tak usah cari lebih. Terima apa yang Allah takdirkan untuk kita. Yang terakhir, yang ke-12, berkata Allah Ta'ala ayat ada, barang siapa tiada redha ia dengan qada'ku. Ini masyhurnya hadis qudsi. Dan tiada sabar ia atas balaku, dan tiada syukur ia atas nikmatku, dan tiada memadai ia dengan pemberianku, maka hendaklah ia keluar daripada bawah langitku, dan hendaklah menuntut ia akan Tuhan yang lain daripada aku. Habis. Kalau kerajaan kata kalau tak suka pemerintahan aku, keluar. Gugur kewarganegaraan. Kita boleh cerita baik kalau kita profesional, okey. Kalau kita kaya lagi orang okey, tangan Australia terima, mereka terima, tak ada apa yang tak terima. Kalau kita ada kelebihan. Tapi kalau Allah tak terima, pasal apa Allah tak terima? Kerana kita tak terima. Kita tak terima apa yang Allah takdirkan pada kita. Barang siapa yang tak redha dengan qada Allah Ta'ala, qada aku, kata Allah, aku dah tetap macam ni, hang tak terima, sila. Macam orang mari rumah kita, kita sila tu, tak selalu sini nak duduk dapur. Dia mari rumah kita nak duduk dapur. Lepas tu dia kata apa? Kita tak kenal dia pun. Dia datang, kita jemput lah masuk. Tak, saya nak pergi dapur. Kadang-kadang kita nak bawa dia pergi dapur. Saya pergi ke dapur, tak pergi bilik tidur. Jadi kalau tak redha dengan ketentuan Allah, Allah kata, ataupun tiada sabar dengan bala aku. COVID-19 ni dah setahun lebih kan? Hujan, Allah hujan. Sebelum ni Allah tak hujan, hujan. Mengkotok tanah saking mampu pokok-pokok. Tak redha dengan bala yang aku bagi, kata Allah. Ataupun tiada syukur ia atas nikmatku, nikmat yang Allah bagi, dia tak mau nak syukur. Duk tak cukup situ, duk protes situ lah, tak perhati juga. Dan tiada memada, yakni tiada, yang kata qanaah ni, tiada memada ia dengan pemberianku. Maksudnya tak ada perasaan alhamdulillah tu. Tak cukup, memang tak cukup. Kita perlu RM10 dapat 5, memanglah rasa tak cukup. Tapi ini yang Allah bagi, alhamdulillah. Esok kita cari lagi. Bukan marah, bukan protes. Maka hendaklah ia keluar daripada bawah langit itu, bicara langit lain. Ini yang kedua ni. Kita duduk di mana pun, jangan lupa bahawa langit ini langit Allah, bumi ini bumi Allah. Sebab tu kita bertuhan bukan hanya di masjid. Allah ini bukan Tuhan di masjid sahaja, bahkan di padang bola pun dialah Tuhan. Bahkan di market, di pekan, dialah Tuhan. Bahkan di parlimen, Dewan Negeri Gabungan, dialah Tuhan. Maka bukan hanya kita berpayung di bawah satu-satu bidang kuasa, satu-satu negara, satu-satu kerajaan, bahkan kita bernaung di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Jangan lupa itu. Sebab kita di mana pun pastikan apa yang Allah sebutkan tadi, semuanya kita sama ada redha, kita syukur, kita
merasakan apa yang Allah bagi itu, itulah yang terbaik untuk kita. Dan hendaklah menuntut ia akan Tuhan yang lain daripada aku. Pilih cari Tuhan lain kalau ada. Selesai 12 perkara. Kesimpulan daripada 4 kitab. Mana kita kata konsep yang dibina. Dulu dah saya sebutlah, pelajar yang baik, pelajar yang hebat, pelajar yang cerdas ialah pelajar yang boleh ambil dan membina konsep daripada pengajaran. Jadi kita baca satu novel, satu buku, tentang baca satu berita, tentang boleh keluar berapa konsep, berapa pengajaran daripada situ. Kalau baca tapi tak boleh buat apa-apa, lembab. Baik, pengajaran yang ke-37. Citra, cerita di dalam hadis, tercatat di dalam hadis daripada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni hamba kepada Nabi Daud AS. Bangsanya Habisyi. Sebab tu jangan tengok apa aja. Apa penting nak pakai warna gelap. Lalu kata Luqmanul Hakim ni telah memberi oleh Allah Ta'ala kepadanya akan ilmu hikmah. Allah memberi ilmu hikmah. Hikmah adalah keluar perkataan hikam. Hikam itu hikam bukan hukum. Hikmah. Dan orang yang ada hikmah ini, ilmu hikmah ini dipanggil hakim. Tapi kalau wakil itu banyak tulis kata seorang al-hakim. Bukan nama dia hakim, bukan hakim agama syariah. Al-hakim ialah orang yang diberikan ilmu hikmah. Hikmah ni kebijaksanaan, kepintaran. Dan jamak plural bagi hakim ialah hukama. Baru banyak kita tulis kata hukama. Hukama jamak ramai hakim. Kalau ramai alim dia panggil ulama. Ada beza ulama dengan hukama. Kadang-kadang ulama itu hukama juga. Tapi tak semua hukama itu ulama. Hukama ni orang yang bijaksana, yang boleh merumuskan kata-kata ini. Kata Al-Akhbar tadi, daripada 4 kitab tu dia buat pula 12 itu melengkapi semua 4 kitab tadi. Baik, Luqman ini dikurniakan oleh Allah kebijaksanaan. Sebab tu jangan tengok orang pada luarannya saja. Yang tiada memberi dia akan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi pun tak dapat hikmah yang macam tu. Tapi Nabi-Nabi ada kelebihan yang lain. Ada yang pula Nabi leceh lagi, bukan itu. Sebab itu ada pelengkap. Kita tengok Nabi Musa dan Nabi Khidir, dia ada pelengkapnya. Ini Nabi Daud AS. Nabi Daud dah apa lagi? Nabi Daud dulu dapat kuasa. Kalau dalam surah Al-Baqarah bercerita tentang Talut dan Jalut. Dan pada situlah mulanya Nabi Daud dapat kuasa pemerintahan. Kerana dikahwinkan dengan Raja Talut, anak Raja Talut. Talut bagi, kita tengok dalam Nurul Ihsan, bila Bani Israel berdepan dengan tentera Jalut yang sangat kuat. Lalu Bani Israel mencari-cari siapa yang boleh jadi pemimpin kita. Sebab tu pemimpin kena ada, jangan berkerai sangat. Bagi ada pemimpin kena. Sampai masa bunyi loceng esok, asap penunggu. Bila tak ada pemimpin, maka cari. Lalu jumpalah seorang tua, seorang syekh. Ada kata Nabi Syih tak kira lah apa. Lalu minta pandangan dia, siapakah yang paling patut kami jadi pemimpin? Tentera dah keluar nak serang Bani Israel. Lalu ditunjukkan pada seorang Talut. Dia pun terima Talut sebagai pemimpin. Lepas tu keluarlah
bersama dengan tentera Talut. Sehingga sampai di sungai, sebatang sungai, dan akhirnya Talut pesan tak boleh minum melainkan satu tengkuk atau satu lauk saja. Tengok panas-panas yang itu askor lah, ini lah pakat ubah. Kecuali kalau riwayatnya sekitar 314 atau 315 orang yang patuh dengan arahan Talut. Sehingga yang lain tidak meneruskan perjalanan untuk pergi ke Mekah. Berdepan dengan jalur, dan Talut bagi tawaran kepada tentera, siapa-siapa yang boleh lawan dengan jalur dan boleh bunuh, aku akan kawinkan dengan puteriku. Lama itu aku beranak kau nak jadi menteri, kau mana menteri. Itu boleh kawinkan anak aku. Dan aku bagi separuh daripada kekuasaanku. Itu. Lepas itu, siapa nak lawan dengan pakai topi Trojan lah, apa juga dengan badan besar, ketua tentera yang kagak, tak ada siapa mahu. Kalau dah tak ada siapa mahu, kata Talut, kita buat tusuk. Kita mundi. Cara mengundi kerana dia letakkan minyak dalam ketuang takut obal, dan siapa yang terbantu kena dia lah yang akan lawan dengan Jalut. Seorang lawan seorang. Orang pertama, orang lawan dulu jadi. Lapan dari angkat rumahnya. Itu ada di bawah. Bila dari mana itu pakai bertunggu, pakai keton pada kena. Dan itu kena sebab. Siapa yang kena ke depan? Ke depan, tengok-tengok yang kena tu budak-budak, kurus, pucat. Dah dah muda, kurus pula, pucat pula. Mari tengok mereka ke depan. Lepas tu Talut tanya, macam mana kena tawan dengan Jalut ni? Dia kata kalau dah Allah pilih aku tengok orang tak ada macam kan senang. Dah Allah takdir. Sebab cara undi ni banyak kan. Kalau Nabi ni bila nak pergi perang, di kalangan isteri-isteri Nabi ni, cara undi siapa yang akan ikut Nabi. Berarti cara undi pun salah satu daripada perkara yang boleh diterima. Kita main bola macam undi juga. Kan, duit silip. Tak. Nak sepak bola kan, pilih gol kan. Lepas tu lawan-lawan kosong-kosong. Tanpa masa kosong kat dia. Sepak penalti 2-0 kat dia. Oi. Dah kali dah mobil slip lah. Boleh. Sebab pilihan Allah. Kalau yang tak ada benda yang ada ada satu mesti ditambah. Benda haram-haram macam kita budi halal ke haram boleh itu. Kemudian yang keluar tadi yang kenal tadi itulah Nabi Daud AS. Saudara-saudara sebut Nabi Daud ni kurus, nampak pucat. Dan Nabi Daud itu sambil berjalan pergi ke depan dengan Jalut tadi ni, bantu tegur dia, wahai Daud, ambil aku, guna bantu. Sebab Nabi Daud ni ada MC stick, lestik. Lestik alat ni dia pakai tayar dia, pakai getah dia, pakai kulit macam Palestin tujuh Israel. Dan Nabi Daud ambil batu yang sebab dia untuk jadi peluru dalam Nurul Ihsan tersebut sampai depan dengan Jalut itu. Dia terbakir betul di atas kepala tebui dengan topi-topi kali. Lama skru lah MCC itu. Dan bunuh 25 orang di belakangnya. Allah. Jadi skru driver di 25 orang. Allah sampai ke belakang.
tengok buah berapa, habis semua pakai tutup. Itu cara zaman dulu. Dan akhirnya dapatlah Nabi Daud alaihissalam kahwin dan juga memerintah separuh daripada kerajaannya, kerajaan Pak Mentua. Pak Mentua mati, dapat kesemua Nabi Daud alaihissalam. Anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan kata orang, bahkan jin dan binatang pun berajakan kepada Nabi Sulaiman. Namun Luqman al-Hakim ni hampa kepada Nabi Daud, Allah kurniakan kebijaksanaan atau hikmah kepadanya. Kata Luqman al-Hakim, telah aku khidmatkan akan 4,000 Nabi. Di dalam 4,000 tahun, aku pilih daripada perkataan mereka itu akan 8 kalimah. Ini semua macam tadi. Tadi 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran, aku pilih kata Al-Akhbar 12 perkara. Kata Luqman al-Hakim, aku berkhidmat kepada 4,000 Nabi. Nabi di kalangan Bani Israel yang ramai. Itu yang sebab kata Nabi-Nabi ni sampai ada yang menyebutkan jumlah Nabi ni 1 beti, 2 langsa, 4,000. Sampai berlaksa-laksa. 1 beti, 2 laksa, 4,000, 124,000 orang. Jadi di kalangan Bani Israel ni. Jadi kata Luqman al-Hakim, aku berkhidmat 4,000 Nabi. 124,000 itu kata pandangan ulama. Juga sebenarnya tak ada dekat nalar itu. Ini pandangan para ulama. Kemudian daripada jumlah yang ramai macam tu, selama 4,000 tahun, aku pilih daripada perkataan mereka ni, perkataan Nabi-Nabi ini 8 kalimah sahaja. Aku simpulkan ada 8 perkara saja, iaitu inilah apabila ada engkau di dalam sembahyang, maka pelihara olehmu akan hatimu. Dan apabila ada engkau dalam rumah orang kaya, maka pelihara olehmu akan 2 matamu. Dan apabila ada engkau di dalam antara segala manusia, di tengah-tengah orang ramai, maka engkau peliharakanlah lidahmu. Dan apabila ada engkau pada hidangan, depan makanan, maka peliharalah olehmu akan perangaimu. Dan ingatkan olehmu akan 2 perkara, dan lupakan olehmu 2 perkara. Maka ada 2 perkara yang engkau ingat akan dia, jangan lupa, iaitu Tuhanmu dan matimu. Dan ada 2 perkara yang engkau kena lupa akan dia, iaitu kebajikanmu. Jangan diingat kebajikan kamu, kebaikan kamu pada hak orang lain, dan kejahatan orang lain pada hakmu. Jangan diingat baik kita pada orang, jangan dilupa baik orang pada kita. Kita panggil itu kan. Nanti saya akan ulang balik daripada nanti itu kita kan. Nanti kita sambung balik ke situ. Bagaimana Luqman al-Hakim menyatakan ada 8 perkara disimpulkan daripada 4,000 Nabi yang dia berkhidmat sepanjang perkhidmatan dia pada para Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.